أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله. Bertemu kembali kita dalam kelas pendidikan Islam. Baiklah, pada hari ini Ustaz akan mengajar tajuk berkenaan dengan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, anak-anak boleh rujuk buku teks muka surat 154. Siapakah pendakwah? Mari kita tengok siapakah ataupun apakah yang dimaksudkan dengan dakwah. Assalamualaikum kawan-kawan. Saya Urus Setia, misi dakwah perkampungan orang asli. Pada hari ini saya akan menerangkan cara dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suka saya ingatkan bahawa dakwah bermaksud menyeru dan mengajak umat manusia untuk beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala serta kembali ke jalan yang benar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Mekah secara sulit selama 3 tahun. Baginda berdakwah kepada kaum kerabat yang rapat dengannya terlebih dahulu. Setelah itu, barulah diperintahkan oleh Allah agar berdakwah secara terang-terangan. Tahukah anda, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah dengan pelbagai cara, iaitu dakwah secara lisan dan juga dakwah secara perbuatan. Dalam dakwah secara lisan, ada nasihat, tazkirah, dialog, bercerita dan berdebat. Manakala dari segi dakwah secara perbuatan berbentuk ziarah, memberikan hadiah, mengutuskan surat, menghantar utusan dan berakhlak mulia. Baiklah, mari kita lihat pula tentangan kafir Quraisy terhadap dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, fitnah. Orang Quraisy menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai gila, ahli sihir dan pendusta. Mereka mendakwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah pemecah belah masyarakat dan pemutus hubungan silaturahim. Tentangan yang kedua, pemulauan. Orang kafir menghalang aktiviti berjual beli dan semua bentuk komunikasi dengan kaum muslimin termasuk perkahwinan. Tindakan itu menyebabkan kaum muslimin mengalami kelaparan dan semakin tertekan. Pemulauan berlarutan selama hampir 3 tahun. Kemudian penyiksaan. Terdapat pelbagai siksaan yang dilakukan terhadap kaum muslimin seperti dijemur di padang pasir dan diletakkan batu yang besar di atas dada mereka seperti yang berlaku kepada Sayyidina Bilal bin Rabah. Yang keempat, pembunuhan. Ada juga dalam kalangan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibunuh dengan kejam seperti Sayyidina Yasir bin Sayyidina Sumayyah. Kemudian mari kita lihat pula akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi tentangan kaum Quraisy. Yang pertama, baginda seorang yang penyabar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sentiasa bersabar dengan ujian dan cabaran. Yang kedua, bergantung harap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, prihatin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutamakan kaum keluarga dalam berdakwah. Dan yang keempat, berjiwa besar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sentiasa berhikmah dan tidak pernah berdendam. Begitulah tadi berkenaan dengan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi tentangan kaum Quraisy. Manakala mari kita lihat juga akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sentiasa optimis terhadap janji dan bantuan daripada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menolak tawaran daripada kafir Quraisy seperti pangkat, harta kekayaan dan wanita. Baginda tetap yakin dengan pertolongan Allah meneruskan usaha dakwah sehingga berjaya. Yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang pendakwah penyayang. Ketika Nabi Muhammad berdakwah di Taif, penduduk Taif menolak dakwah baginda dengan mengusir dan mencederakan baginda. Lalu datang malaikat membuat tawaran kepada baginda untuk membinasakan mereka. Baginda menolaknya lalu berdoa agar mereka menerima hidayah. Yang ketiga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang pemaaf. Semasa peristiwa pembukaan kota Mekah, baginda telah membebaskan penduduk Mekah yang pernah melakukan kejahatan kepada baginda dan memaafkan mereka. Begitulah tadi, begitulah tadi sifat ataupun akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Baiklah, Ustaz rasa sampai di sini sahaja kelas kita pada hari ini. Kita jumpa lagi pada minggu yang akan datang. Ustaz sudahi dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.